Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 10.7 Sistem limfa manusia. Hasil pembelajaran mensintesis proses pembentukan bendalir tisu dan limfa. Cikgu akan guna lakaran ini. Okey. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 189. Darah dipam keluar jantung, mengalir masuk ke arteri, kemudian ke arteriol dan masuk ke kapilari darah. Darah yang mengalir di hujung arteriol kapilari di kawasan ini adalah pada tekanan yang tinggi. Tekanan tinggi ini disebabkan oleh dua faktor. Faktor daya pengepaman jantung. Darah yang mengalir daripada arteri adalah keluar daripada jantung. So, daya tekanan pengepaman jantung tadi menghasilkan tekanan yang tinggi pada aliran darah yang masuk ke dalam arteri dan ke kapilari darah. Yang kedua, kerana disebabkan diameter lumen kapilari yang kecil. Ini menghasilkan tekanan yang tinggi di dalamnya. Tekanan yang tinggi ini akan menolak plasma darah untuk meresap secara berterusan keluar dari kapilari, daripada kapilari, keluar, masuk ke ruangan antara sel dan membasahi tisu badan. Okay? Sebab tekanan tinggi, plasma darah akan keluar. Okay? Keluar, membasahi sel, masuk ke ruangan antara tisu antara sel dan membasahi tisu badan. Okay? Kecuali apa yang tak keluar, yang kekal di dalam kapilari darah, iaitu eritrosit, platelet dan protein plasma yang bersaiz besar. Okay, ini kekal di dalam kapilari darah, tidak ditolak meresap keluar. Okay. Ia kekal mengalir di dalam kapilari darah kerana saiznya besar, tidak boleh melepasi liang-liang kapilari darah. Plasma darah yang membasahi tisu badan, okay, plasma darah yang membasahi tisu badan, kita panggil dia sebagai bendalir tisu. Okay. Bendalir tisu. Itu pembentukan bendalir tisu. Bendalir tisu itu membolehkan pertukaran bahan dalam darah dan sel berlaku. Okay. Sebab plasma darah membawa keperluan sel, sebagai contoh oksigen. Okay. So oksigen daripada darah yang meresap keluar, masuk ke bendalir tisu, dia boleh masuk ke dalam sel secara resapan. Okay. Daripada sel, karbon dioksida daripada sel pula boleh meresap keluar, masuk ke bendalir tisu dan kemudian akan masuk ke kapilari darah. Okay. Jadi pembentukan bendalir tisu yang membasahi sel ini membolehkan pertukaran bahan berlaku. Okay. Seterusnya, 85% daripada bendalir tisu akan meresap semula masuk ke dalam kapilari di hujung venol. Okay, di sini. Ini kerana darah yang di dalam kapilari ini bersifat hypertonik. Okay. Sebab dia pekat. Kenapa pekat dalam kapilari di hujung venol ni? Kerana tadi komposisi plasma darah dah keluar. Air dah keluar dah kat sini. Air, okay, oksigen, nutrien. Okay. Bila air keluar di awal kapilari arteriol di sini, maka di hujungnya darah menjadi hypertonik. Bersifat hypertonik dan mengalir
pada tekanan yang rendah. Ini membolehkan 85% daripada benda-benda tisu tadi meresap masuk semula ke dalam kapilari darah. 15% lagi akan meresap masuk ke dalam ni kapilari yang cikgu warnakan biru ni akan masuk ke dalam kapilari berhujung buntu. Tidak sebagaimana kapilari darah yang bersambungan, berhujung buntu. Ini adalah kapilari limfa. Jadi 15% daripada benda tisu tadi akan meresap masuk ke dalam kapilari limfa. Masuk ke salur limfa, sistem limfa, maka ia dipanggil sebagai bendala limfa ataupun limfa. Maka terbentuklah limfa di dalam sistem limfa. Bendala tisu yang meresap semula masuk ke dalam kapilari darah dan kapilari limfa membentuk limfa akan membawa semula air, garam mineral, antibodi dan hormon serta bahan buangan metabolisme sel kembali ke sistem peredaran darah. Jadi begitulah pembentukan bendala tisu dan limfa. Diharap murid-murid semua faham. Assalamualaikum.